Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel pengajar Cikgu Suzaimah. Hari ini cikgu akan sambung kepada alih bentuk komunikasi SEM 3 part 3, iaitu untuk pola bandingan pada, iaitu soalan STPN 2018. Seperti biasa, kata kunci pola bandingan kamu mesti ingat jika jumpa dalam mana-mana soalan bandingkan ataupun buat perbandingan, asalkan ada perbandingan ataupun ada perbezaan, bermaksud kena ikut format pola bandingan. So, pola bandingan wajib ada pola bandingan menegak, iaitu secara intra, terbaca secara menegak, iaitu paling tinggi dan paling rendah, dan pola bandingan antara iaitu inter, yang mana yang lebih tinggi atau lebih rendah berbanding. Huraian data untuk pola bandingan secara menegak iaitu intra wajib ada 3, iaitu nilai mutlak berserta dengan unit. Kemudian yang kedua, daripada jumlah keseluruhan berapa, iaitu angka jumlah keseluruhan tersebut perlu dinyatakan. Dan yang ketiga, peratus, iaitu peratus ini ialah peratus yang paling tinggi bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100. Jika peratus tu kita nak kira untuk paling rendah, maksudnya nilai yang paling rendah bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100. Untuk huraian data bagi pola bandingan antara, iaitu yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah, ataupun perbandingan inter, mesti memenuhi 3 perkara juga. Yang pertama, nilai mutlak berserta dengan unit juga. Yang kedua ialah perbezaan, iaitu nilai baru tolak nilai lama. Dan yang ketiga ini, untuk soalan STPN 2018 ya, MPM mengkehendaki satu lagi huraian yang wajib ada, iaitu peratus perbezaan. Peratus perbezaan ni ialah macam mana kita nak kira peratus perbezaan tu. Perbezaan yang kita kira tadi tu bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100. Contoh soalan STPN 2018, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan enrolment pelajar antarabangsa yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan mengikut negara terpilih dan jantina. Kalau kita perhatikan kat sini, kata kunci ialah bandingkan. So, maknanya kita kena ikut pola bandingan. Isu di sini ada 2 yang perlu kita ikut, iaitu mengikut negara terpilih yang pertama. Yang kedua ialah mengikut jantina. Dan kata kunci yang digunakan ialah pada. Tahun 2012 dan tahun 2013. So, bila pada, kita kena baca dia secara analisis menegak, iaitu paling banyak dan paling sedikit. Untuk AP-nya ialah berikan alasan negara tersebut menjadi pilihan bagi pelajar-pelajar dari luar negara untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat paling tinggi. So, AP-nya ialah format berasingan. So, bila format berasingan, kita kena bagi 2 idea dalam 2 pengantar akhir sebelum penutup. So, perbandingan secara menegak wajib ada untuk pola bandingan, iaitu paling banyak dan paling sedikit. Dan perbandingan secara antara, iaitu inter, wajib ada juga, iaitu yang mana lebih ramai. Untuk perbandingan yang intra, iaitu paling banyak dan paling sedikit, kita tengok dulu ikut negara. So, ikut negara kat sini, untuk analisis mengikut negara terpilih, dia tidak termasuk jumlah keseluruhan di bahagian bawah jadual ni. Ni tidak termasuk. So, maksudnya kita tengok hanya negara dari Iran sehingga Nigeria sahaja. So, untuk perbandingan mengikut jantina, kita akan lihat jantina lelaki, kita bandingkan lelaki dengan perempuan untuk sejak tahun 2012 dan juga lelaki dengan perempuan untuk tahun 2013, yang mana yang lebih ramai. So, kata kunci soalan tadi cikgu dah ceritakan, bandingkan, iaitu ada 2 isu. Yang pertama ikut negara, yang kedua ikut jantina. Kata kunci digunakan ialah pada, dan AP-nya adalah alasan negara tersebut menjadi pilihan bagi pelajar luar negara untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat pengajian tinggi. So, kombinasi jawapannya ialah format berasingan, 2 AD dan 2 AP. 1 AD dia akan ambil daripada mengikut negara terpilih, 1 AD lagi adalah mengikut jantina. Untuk negara terpilih, kita akan banding secara intra, secara menegak, apa yang paling banyak dengan paling sedikit. Untuk perbandingan ikut jantina, kita akan ambil dia perbandingan secara inter, yang mana lebih ramai daripada, maknanya pelajar bilangan lelaki lebih ramai daripada bilangan perempuan. So, untuk perbandingan intra bagi ikut negara terpilih, kita tengok dulu jumlah keseluruhan tahun 2012 dan tahun 2013 yang kanan sekali, iaitu paling banyak dengan paling sedikit.
Kemudian untuk jantina, bilangan lelaki tahun 2012 dan tahun 2013 paling banyak dengan paling sedikit, dan bilangan perempuan tahun 2012 dan tahun 2013 paling banyak dan paling sedikit. Dan untuk bilangan ikut jantina yang perbandingan inter yang mana bilangan lelaki lebih ramai daripada bilangan perempuan tahun 2012 dan tahun 2013. So untuk perbandingan yang pertama, perbandingan ikut negara, kita tengok jumlah yang hujung kanan sekali untuk negara terpilih. Paling banyak ialah Iran tahun 2012, 2013 Iran juga. Untuk tahun 2012 ikut negara paling sedikit ialah Nigeria, begitu juga 2013 Nigeria juga. So cara kita buat ayat penulisan idea lengkap. Jumlah keseluruhan enrolment pelajar antarabangsa yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan mengikut negara terpilih pada tahun 2012 dan tahun 2013 paling banyak ialah negara Iran, manakala paling sedikit ialah tahun 2012 dan 2013 ialah negara Nigeria. Buktinya kita nyatakan untuk 2012 pelajar paling banyak ialah Iran, iaitu 5981 orang, iaitu lebih kurang 42.46% daripada jumlah keseluruhan 14,017 orang, dan tahun 2013 5,009 orang, iaitu 35.22% daripada jumlah keseluruhan berapa orang. Dan tahun 2012 enrolment paling sedikit ialah Nigeria, berapa orang, iaitu berapa persen daripada jumlah keseluruhan berapa. Tahun 2013 pula berapa orang daripada jumlah persennya berapa dan jumlah keseluruhannya berapa. Kemudian kita bandingkan untuk jantina. Jantina lelaki perempuan yang perbandingan inter paling banyak dan paling sedikit. Untuk tahun 2013 lelaki paling banyak ialah Iran dan Nigeria ialah paling sedikit. Untuk tahun 2013 lelaki Iran yang paling banyak dan yang paling sedikit ialah Yemen. So macam mana kita buat ayat untuk ikut jantina? Mengikut jantina, enrolment pelajar lelaki antarabangsa yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan paling banyak ialah pada tahun 2012 dan tahun 2013 ialah negara Iran, manakala paling sedikit pelajar lelaki antarabangsa pada tahun 2012 ni, tertypo 2012 ialah negara Nigeria, dan tahun 2013 ialah negara Yemen. Buktinya pada tahun 2012 enrolment pelajar lelaki paling banyak ialah Iran sebanyak 3484 orang, iaitu 37.28% daripada jumlah keseluruhan 9345 orang, dan pada tahun 2013 Iran sebanyak 2866 orang, iaitu 29.87% daripada jumlah keseluruhan 9594 orang. Manakala tahun 2012 enrolment pelajar lelaki antarabangsa paling sedikit ialah Nigeria sebanyak 1071 orang, iaitu 11.46% daripada jumlah keseluruhan sebanyak 9345 orang. Tahun 2013 pelajar lelaki negara Yemen sebanyak 1403 orang, iaitu 14.62% daripada jumlah keseluruhan sebanyak 9394 orang. So bukti data perlu nyatakan semua negara terlibat dan juga semua tahun yang ada. Kemudian kita tengok pula untuk pelajar perempuan tahun 2012 paling banyak ialah Iran, paling sedikit ialah Nigeria. Tahun 2013 paling banyak ialah Iran 2143 ni, dan paling sedikit ialah 25 Nigeria, iaitu 252 orang. So macam mana penulisan idea lengkap mengikut jantina? Enrolment pelajar perempuan antarabangsa yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan paling banyak pada tahun 2012 dan tahun 2013 ialah negara Iran, manakala paling sedikit ialah pelajar perempuan antarabangsa pada tahun 2012 dan 2013 ialah negara Nigeria. Buktinya pada tahun 2012 enrolment pelajar perempuan paling banyak ialah Iran sebanyak 2497 orang, iaitu 53.45% daripada jumlah keseluruhan sebanyak 4672 orang, dan pada tahun 2013 Iran sebanyak 2143 orang, iaitu 46.30% daripada jumlah keseluruhan sebanyak 4629 orang. Manakala tahun 2012 enrolment pelajar perempuan antarabangsa paling sedikit ialah Nigeria sebanyak 169 orang, iaitu 3.62% daripada jumlah keseluruhan sebanyak 4672 orang. Tahun 2013 pelajar perempuan Nigeria sebanyak 252 orang, iaitu 5.44% daripada jumlah keseluruhan sebanyak 4629 orang. So bukti data perlu juga nyatakan semua negara terlibat dan semua tahun yang ada. Kemudian kita pergi pula untuk perbandingan yang inter, yang mana lelaki lebih ramai daripada perempuan mengikut jantina. So kita tengok kat sini.
iaitu negara Iran, Indonesia, Iraq, Yemen, Nigeria yang lelakinya lebih ramai pada perempuan, sama juga untuk tahun 2012 dan juga tahun 2013. So kita kena nyatakan idea lengkapnya seperti ini. Mengikut Cantina, negara yang enrolment pelajar lelaki antarabangsa yang menuntut institusi pengajian tinggi tempatan lebih ramai berbanding pelajar perempuan antarabangsa pada tahun 2012 dan 2013 ialah senarakan semua negara itu, iaitu negara Iran, Indonesia, Iraq, Yemen dan Nigeria. Kemudian untuk bukti, ambil satu contoh saja negara. Contoh kita ambil negara Iran, enrolment pelajar lelaki antarabangsa pada tahun 2012 adalah sebanyak 3484 orang berbanding pelajar perempuan sebanyak 2497 orang, iaitu melebihi sebanyak 987 orang. Iaitu kita kena nyatakan juga ini ialah perbezaan lelaki tolak perempuan, nilai lelaki tolak nilai perempuan, dan 16.50% ni ialah peratus perbezaan, iaitu kita tolak perbezaan tadi. Peratus perbezaan, cara kiranya perbezaan tadi yang kita kira lelaki tolak perempuan tu bahagi dengan jumlah darat dengan 100. Okay? Kemudian kita nyatakan juga daripada jumlah keseluruhan tu berapa. Manakala tahun 2013 enrolment pelajar lelaki sebanyak 2866 orang berbanding pelajar perempuan sebanyak 2143 orang, iaitu melebihi sebanyak 723 orang, iaitu perbezaan dia, cara kira dia 2866 tadi pelajar lelaki tolak dengan pelajar perempuan 214. Dan kita kira juga dia punya peratus perbezaan, iaitu 723 orang perbezaan tadi kita bahagi dengan jumlah keseluruhannya, iaitu jumlah keseluruhannya 5009 darat 100, kita dapat 14.43%. So untuk yang ni cikgu nak tekankan di sini, untuk soalan tahun STPN 2018, huraian data perlu ada 3, iaitu nilai mutlak. Itu nilai mutlak di sini ialah nilai mutlaknya ialah yang kita nyatakan lelaki perempuan tadi berapa, lelaki itu berapa dan perempuan itu berapa. Dan kita kena nyatakan yang kedua, dia punya perbezaan, melebihi sebanyak itu ialah perbezaan, dan juga peratus perbezaan. So mesti ada 3 huraian data wajib ada. Tertinggal salah satu akan menyebabkan kehilangan markah kosong. So perlu berhati-hati. Untuk AP-nya di sini, analisis pengetahuan, kita kena nyatakan alasan pengetahuan. Alasan negara Malaysia menjadi pilihan bagi pelajar-pelajar dari luar negara untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat pengajian tinggi. So alasan yang pertama ialah pendidikan mudah diakses dan berkualiti. Huraian yang pertama kita boleh nyatakan banyak institusi terkenal dan diiktiraf di peringkat antarabangsa, dan yang kedua, terdapat banyak cawangan kampus antarabangsa di Malaysia. Dan huraian ketiga, tenaga pengajar yang berkelayakan tinggi dan berpengalaman serta kursus yang ditawarkan mengikut permintaan pasaran kerja. Untuk AP yang kedua, alasan negara Malaysia ni menjadi pilihan pelajar dari luar negara kerana kos yang berbatutan ataupun rendah. Huraian pertama, pada standard kualiti yang sama, kos pengajian di Malaysia relatifnya lebih murah berbanding dengan negara maju. Huraian kedua, kos sara hidup, penginapan, pengangkutan negara ini jauh lebih rendah berbanding negara maju yang lain. Untuk idea lain ialah kita boleh nyatakan juga keamanan kestabilan politik negara, bahasa pengantar di universiti menggunakan bahasa standard, kemudahan pendidikan dan sokongan mudah dan berkualiti, dan keharmonian sosial dan budaya penduduk Malaysia. So 2 AP atas tu sudah memadai, cukup memadai. So kita boleh nyatakan seperti idea 4 dan 5. So setakat itu saja perkongsian ilmu cikgu hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar. Cikgu mohon untuk kamu like, subscribe dan komen channel pengajian Cikgu Suzaimah, dan please like, follow dan komen TikTok Cikgu Suzaimah Safi. Setakat itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.